Assalamualaikum, murid-murid yang Ustazah sayang. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar Pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah. Jadi tajuk kita ialah syirik merosakkan akidah. Syirik merosakkan akidah. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 88, 89, 90 dan 91. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid dapat yang pertama menyatakan maksud syirik dengan betul. Yang kedua, menyebut semula hukum dan dalil syirik dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Kriteria kejayaan pula ialah murid-murid boleh menyatakan maksud syirik. Apa syirik ni ya? Pernah dengar syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh dilakukan sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Mari kita lihat dalil tentang syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Ini adalah dalil bahawa Allah melarang kita daripada melakukan syirik. Tengok atas gambar tu. Haram. Apa yang haram tu? Haram hukumnya mensyirikkan Allah. Hukum mensyirikkan Allah adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Sebenarnya syirik ni ada dua jenis. Yang pertama syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik jali ni lihat tengok gambar orang lelaki tengah mungkin tok bomoh ke kan depan kemian yang berasap. Itu syirik jali. Kalau syirik khafi pula ada murid dengan ustazah ni. Murid ni dia kata dalam hati dia harap ustazah pujilah aku. Itu pun syirik juga tau, tapi syirik khafi. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi? Jom kita lihat penerangan yang seterusnya. Syirik yang pertama tadi adalah syirik jali. Ingat, syirik jali. Syirik jali ni maksud dia ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain Allah. Ustazah ulang, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Di paparan skrin sekarang adalah contoh syirik jali. Contoh syirik jali. Yang pertama, menyembah berhala. Menyembah berhala itu syirik yang besar. Syirik jali itu syirik yang besar. Menyembah berhala. Kemudian, menyembah matahari. Ada juga yang menyembah bulan. Menyembah matahari, syirik jali. Menyembah bulan, matahari. Menyembah kubur pun itu merupakan syirik jali. Selain itu, kita sembah orang mati, pergi kubur orang mati, kita sembah, kita minta pertolongan pada kubur orang yang dah mati. Itu juga merupakan syirik jali. Juga benda-benda lain yang kita minta, yang kita sembah selain daripada Allah.
Itu adalah contoh syirik jali. Contoh kita pergi sembah pokok yang besar. Itu pun merupakan syirik jali, syirik yang besar. Kesan syirik jali yang pertama ialah akan membatalkan akidah. Membatalkan akidahnya maksudnya ialah membuatkan kita ni boleh terkeluar daripada menjadi orang Islam. Yang kedua, berdosa besar. Syirik jali ini merupakan dosa yang besar. Dan yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Jadi, macam mana kita nak menjauhi diri kita daripada melakukan syirik jali? Mari kita lihat macam mana cara dia. Yang pertama, kita mesti mendalami ilmu tentang Islam. Yang kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasul. Syirik khafi ialah maksud dia tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Ke atas diri kita sendiri ni, kita berniat bukan kerana Allah tapi kerana perkara yang lain. Syirik ini dikenali juga dengan nama syirik kecil. Contoh syirik khafi ialah riak. Apa riak tu? Riak ialah melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau mendapat tempat dalam masyarakat. Itulah contoh syirik khafi. Maknanya contoh awak solat. Awak solat bukan sebab kerana Allah. Tapi awak solat nak bagi mak awak puji awak. Rajinnya lah anak mak ni solat. Tak boleh macam tu. Kalau kita membuat ibadah semata-mata kita nak minta orang puji kita, maka itu dinamakan syirik khafi. Ada 3 kesan. Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang. Jadi, macam mana cara kita nak menjauhi syirik khafi? Mari kita lihat. Cara yang pertama ialah melatih diri supaya ikhlas. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Dan yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Sebab apa? Kita kena berniat setiap apa yang kita buat itu hanyalah semata-mata kerana Allah. Kita jangan mengharapkan pujian daripada orang, balasan daripada orang. Biarlah Allah sahaja yang memberi balasan ke atas apa yang kita buat. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap kamu faham dan kamu jadilah orang yang tetap dengan pendirian beragama Islam. Jangan sesekali kita melakukan perkara yang syirik. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum.